Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Geng, betul ke, geng? Betul ke, geng? Parti PAS ni telah mengislamkan Tun Dr. Mahathir. Betul ke, geng? Jom kita tengok Brother Wan. Dia jelaskan kepada rakyat, dia menjelaskan kepada rakyat dalam negara ni, Parti PAS telah mengislamkan Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Jom kita bersama dengan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada rakyat Kelantan. Dia datang ke sana, dia seret Atuk, yang dia, Atuk pernah kata Muhyiddin pengkhianat besar. Akhirnya mereka bergabung. Sekarang pakej dalam PN ini, pakej yang cukup lengkap, saudara. Kamu nak cari orang yang kaki sakau, dalam PN ada. Kamu nak cari orang yang resis tentang Melayu, dalam PN tu dah ada. Kamu nak cari orang penjual agama, dalam PN tu dah ada. Pakej yang lengkap sekarang dalam Perkhidmatan Nasional. Dan itulah parti yang akan berdepan dengan kita dalam piaraan ini. Sebab itu penerangan kena diperluaskan. Anak muda kena dia bagi tahu. Ya? Jangan benarkan Nek Amar menjual agama hanya kerana nak terima si saka tua. Dalam ucapan dia Kota Baru, apa kata Nek Amar? Dia terima Mahathir pasal apa? Pasal Nek Amar tahu bagaimana PAS mengecam Mahathir begitu hebat. Ya, waktu PS terima Mahathir dulu. Ya. Kita mula-mula meyakin Mahathir dah berubah. Okey, tak apa. Kita terima. Ya. Walaupun dengan penuh berat hati, dan kita waktu itu tidak ada pilihan. Pilihan kita sebenarnya ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Anwar dalam penjara. Boleh dikatakan tindakan paling darurat yang kita pasal lakukan ialah kita bersama dengan Mahathir. Itu kita terima Mahathir apa passport? Apa passport? Ya. Oh, terima balik orang tua ni, terima balik Mahat Zalim ini, terima balik Mahat Firaun ini. Mahathir hanya layak jadi doktor klinik satu Malaysia. Ini kenyataan daripada PAS. Ya. Waktu itu PAS tak baca pun dalil seperti hari ini. Hari ini dia sebut apa? Kita terima PAS sebab Mahathir dah berubah. Maka dia membawalah dalil zaman sahabat Abu Sufyan. Abu Sufyan ni banyak bunuh. Kemudian bila peluk Islam, dia menjadi pejuang yang hebat. Di zaman Nabi dulu, dia tahu ramai yang buat perkara-perkara mungkar, bunuh-membunuh, minum arak, berzina. Tetapi bila peluk Islam bersama dengan Nabi, bila peluk Islam, dia jadi orang yang begitu baik dan seorang pejuang Islam. Saya nak bagi tahu ni Amar, isu di zaman Nabi, isu orang kafir memeluk Islam. Mahathir ni kafir ke? Ya? Ataupun dah masuk PAS? Malam tu baru diislamkan. Jangan ambil dalil yang tidak ada kena-mengena, wahai Nek Amar. Abu Sufyan, waktu kafir dia memang dia jahat. Dia peluk Islam, baru dia baik. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Mahathir Muhammad ni Islam lama dah. Dia bukan kafir. Tak tahulah kalau PAS dah kafirkan dia. Atau malam itu ada upacara mengangkat dua kain syahadah di Stadium Kota Baru. Itu saya tak tahu. Ya. Lepas Arab Mahathir itu kafir, kemudian masuk PAS itu bermakna masuk Islam, maka digunakan hujah ini oleh Nek Amar. Ini yang saya nak bagi tahu orang Kelantan. Masuk PAS bukan bermakna masuk Islam. Hujah yang dibawa oleh Nek Amar tentang Abu Sufyan itu seorang kafir, memeluk Islam, masuk Islam. Yang berlaku di Kota Baru, orang Mahathir ini bukan kafir. Dia Islam. Cuma dia masuk PAS. Bukan masuk Islam. Apa kena-mengena dalil itu dengan zaman Nabi Muhammad? Takkan sejahil itu rakyat Kelantan tak boleh fikir. Jangan terima hujah bodoh daripada Nek Amar ini. Dia banyak keluarkan hujah-hujah bodoh. Yang boleh terima hujah-hujah bodoh ini hanya orang yang bodoh sajalah. Sebab itu penerangan ini selalu dimainkan supaya tidak ada orang-orang yang bodoh diperbodohkan oleh orang politik. Apatah lagi kalau memainkan isu sentimen agama. Ini saya nak bagi tahu.
Saya cakap perkara ini sebab menyalahgunakan dalil yang diberikan. Mahdi dah bertaubat, Mahdi dah insaf. Yang bercakap tu engkau. Tak keluar pun daripada Mahdi dia bertaubat. Tak keluar pun daripada Modok Mahdi. Dia bertarik balik kenyataan-kenyataan dia sebelum ini. Mahdi pun tak minta maaf dengan PAS. Tiba-tiba PAS memaafkan Mahdi. Kerana apa? Kerana bagi PAS, kepentingan politik itu lebih utama daripada kejujuran Mahathir Mohamad. Saya tak tahu sama ada PAS tunggang Mahathir atau Mahathir tunggang PAS. Saya tak pasti yang itu. Tapi sejarah dan rekod tidak boleh kita nafikan. Mana-mana parti yang menerima si saka tua ini, maka tunggulah kemusnahan dia. Percayalah. Orang yang ditolak oleh orang Melayu sehingga hilang deposit, bukan dia saja. Ya, anak dia Mukhris pun hilang deposit. Bukan Mukhris saja, semua calon dia hilang deposit dalam pilihan raya. Orang ini dikutip oleh PAS hanya kerana nak berdepan dengan Anwar Ibrahim. Bangkai yang berada di tepi jalan, ya, tetap dikutip oleh Parti Islam se-Malaysia ini. Sebab mereka tidak ada tokoh, saudara. Sebab itu mereka terpaksa ambil Mahathir Mohamad. Siapa kau yang ada nak mereka tonjolkan? Mereka nak tonjolkan Haji Hadi. Mereka nak tonjolkan Ni'amah. Tak ada tokoh. Mau tak mau, suka tak suka, busuk tak busuk, terpaksa peluk Mahathir Mohamad. Maka Mahathir pun datang berucap di Kelantan. Apa dalam ucapan dia? Kelantan telah bangun banyak bangunan mencakar langit. Ini betul-betul, saudara. Saya tak tahulah, ya, pendengar-pendengar Kompas yang berada dalam studio itu nak ketawa ke ataupun tahan ketawa. Ya? Kalau nak ketawa pun terpaksa tahan lah. Sebab majlis itu majlis PAS. Kan? Kat stadium tu. Terpaksa tahan ketawa. Apabila Mahathir mengatakan Kelantan dah maju, banyak bangunan mencakar langit. Saya nak tahu. Ya? Banyak bangunan mencakar langit ke atau banyak pencakar sampah di rumah masing-masing. Itulah bawa orang tua tu waktu malam. Dah tahu tu dia dah tua. Ya? Dia dah tua, mata tak pernah nampak. Kamu jemput dia masuk Kelantan, stadium tu waktu malam. Bila masuk waktu malam, dia tak nampak apa orang tua ni. Dia pandang kiri kanan kereta, dia dah nampak bangunan pokok-pokok tinggi. Dia nampak macam, macam lembaga hitam tinggi tengah malam. Dia ingat itulah bangunan mencakar langit. Sebab itu dalam stadium dia kata Kelantan dah maju. Ada bangunan mencakar langit. Sepatutnya waktu dia berucapkan stadium tu, bawa lah air minuman yang diambil daripada air pipe tu. Air teh tarik tu kan. Tunjuk dengan Mahathir. Dia nak minum tak? Ataupun tawar kepada Mahathir, duduk di Kelantan seminggu cukup. Seminggu ke 2-3 hari ke? Tun, duduk kat sini Tun. Rasailah kenikmatan kami berada di serambi Mekah. Suruh duduk situ. Dia nak tak? Saudara, ini politik. Ya? Bila politik, kita kena bijak berdepan dengan orang-orang politik. Ya. Apa yang disebut oleh Ni'amah, apa yang disebut oleh Mahathir Mohamad itu, ya, satu ucapan politik. Kalau bukan ucapan politik, mana mungkin Mahathir mengatakan Kelantan negeri maju? Ada bangunan pencakar langit. Ataupun ucapan Mahathir ini hanya untuk perli orang Kelantan. Kalau ucapan Mahathir untuk memperli, menyindir orang Kelantan, saya tak tahulah patutnya Ni'amah nak letak muka di mana malam tu. Tapi Ni'amah boleh puji Mahathir. Mahathir perli orang Kelantan. Ni'amah puji Mahathir. Dia bawa kisah taubatnya Mahathir itu sama seperti kisah taubatnya sahabat-sahabat di zaman Nabi dulu. Abu Sufyan. Ya. Kita pun tahu sejarah itu. Khalifah Sayyidina Umar Abu Bakar pun sebelum dia masuk Islam memang seorang yang dikenali seorang panas dan juga garang. Ya. Kita tahu sejarah itu, tapi sejarah itu menceritakan bagaimana ketika itu mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Ya.
Apabila mereka beriman dengan Allah dan dengan Rasul, ya, mendapat bimbingan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi seorang yang soleh, ya, seorang sahabat, seorang pejuang agama. Mengapa nak contohkan dengan Mahathir? Mahathir bukannya orang yang asalnya memang dia Islam lah, sebab dia ngaku dia Islam. Ya. Dia hanya masuk PAS. Dia kan Islam. Masuk PAS bukan bererti masuk Islam. Sebab itu, sesiapa sahaja yang masuk PAS tidak dikenakan syarat mengucap 2 kalimah syahadat. Ya. Anda hanya masuk parti politik. Mahathir hanya masuk parti politik. Dalam sejarah Mahathir, cuba kira politik, berapa banyak politik yang dia dah masuk. Bermula daripada UMNO, ya, Bersatu, dibuat JTA, Parti Putera, Pejuang, ya. Lepas tu dia yang banyak keluar masuk parti, dia yang banyak buat onar, dia yang kata nak menyatukan Melayu. Dia kata Melayu dah berpecah. Dialah kaki perpecahan. Dalil dialah orang yang tidak boleh lama dalam politik. Dia paling banyak tubuhkan parti. Parti Melayu. Kalau betul dia orang yang suka Melayu bersatu, dia akan pertahankan UMNO dulu, kini, yang selama pertahankan. Tetapi dialah orang, ya, dialah manusia, dialah makhluk yang cuba nak menjahanamkan UMNO. Parti dia sendiri ada di situ. Seperti mana yang diulang oleh Anwar Ibrahim. Bagaimana dia berkomplot dengan Muhyiddin Yassin. Ya, sewaktu dalam kerajaan PH. Nak bubarkan UMNO. Ya. Minta Zahid bubarkan UMNO. Seperti mana kata Norma semalam. Ya. Mahathir bukannya nak haramkan UMNO, nak bubarkan saja. Apa beza bubar dengan haram? Kalau bubar, parti tak wujud. Kalau haram pun, parti tak wujud. Cuma kaedah aja lain. Bila bubar, bermakna bukan dibuat oleh ROS. Bila bubar, Presiden dan juga ahli Majlis Tertinggi UMNO mengisyaratkan parti dibubarkan. Maka ROS hanya mengesahkan. Tapi kalau diharamkan, ROS sendiri mengharamkan. Ya, tapi kesan dia apa? Kesannya sama. Mana parti itu tidak wujud lagi. Bila bubar, maksudnya parti tidak wujud lagi. Bila haram, maksudnya parti tidak wujud lagi. Sama aja. Norma nak pusing orang UMNO ni macam mana? Mahathir dengan Muhyiddin dulu bukan nak haramkan UMNO, dia kata nak bubarkan saja. Bermakna ini mengesahkan, memberi bukti yang lebih kuat ke ahli-ahli UMNO bahawa memang ada hasrat Mahathir dan Muhyiddin untuk menghancurkan UMNO. Sama ada kaedah bubar ataupun haram, samalah, iaitu untuk mengkuburkan parti UMNO. Sebab itu Anwar pelik. Kenapa masih ada lagi ahli UMNO hari ini yang nak memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, kepada puak yang ada cita-cita untuk mengharamkan dan membubarkan parti UMNO. Hanya kerana kamu tidak bersetuju dengan Zahid, sanggup kamu, tergamak kamu untuk memberikan sokongan kepada puak yang bukan nak membunuh Zahid, tetapi puak yang nak membunuh parti kamu. Sebab itu dalam politik kebijaksanaan ni penting, saudara. Kita tak boleh bersetuju dengan 100% semua pimpinan yang ada. Ada saja pemimpin yang kita mungkin tidak bersetuju. Tetapi cara kita, ya, pendekatan kita bukan dengan menghancurkan parti. Pemimpin boleh pergi dan datang. Parti-parti dan dasar dan prinsipnya itulah yang patut kita pertahankan. Bodohlah kalau ada ahli ke Zahid, pergi sokong Muhyiddin, pergi sokong Mahathir. Inilah kepala alam dia yang nak menghancur dan mengkuburkan UMNO selama-lamanya. Saya nak bagi tahu. Sebab itu, apabila Anwar mendedahkan perkara ini, di mana Anwar sendiri berjumpa dengan Muhyiddin dan tidak bersetuju untuk Muhyiddin dan Mahathir mengharamkan parti UMNO, sebab itulah benda ini tidak terjadi ketika itu. Sebab
Anwar kata Pakatan Harapan tidak bersetuju UMNO diharamkan. Kalau tindakan dilakukan juga oleh Muhyiddin waktu itu Menteri Dalam Negeri dan Mahathir selaku Perdana Menteri waktu itu, kalau tindakan dilakukan waktu itu untuk mengharamkan UMNO, Pakatan Harapan akan menarik sokongan daripada kerajaan ketika itu. Sebab itu perkara itu tidak berlaku, saudara. Dan ucapan ini Anwar sebut secara terbuka. Sampai hari ini tidak ada seorang pun pimpinan Perikatan Nasional, sama ada Mahathir ataupun Muhyiddin, yang nak saman kenyataan Anwar ini. Hanya Noh Omar mengulas. Apa ulasan Noh Omar? Dia kata, oh salah. Bukannya nak haramkan. Mahathir dengan Muhyiddin hanya nak bubarkan saja. Maknanya ini mengesahkan cerita Anwar Ibrahim. Seperti mana saya sebut, sama ada haram, sama ada bubar, kesan dia apa? Kesan dia UMNO tak wujud lagi. Itu saja. Kita bukan nak sokong UMNO atau sayang kepada UMNO. Ya, sama ada dulu ataupun sekarang dah jadi sahabat. Tetapi bagi kita, berlawan dalam politik biar dia jantan, sebagai anak jantan. Biar dia proporsional. Lawan cara hujah, dasar. Bukan cara kita nak lawan dia, haramkan parti dia. Apa perasaan PAS sekarang ini? Kalau kerajaan hari ini mengharamkan parti PAS. Apa perasaan Bersatu hari ini? Kalau kerajaan hari ini mengharamkan parti Bersatu. Apa perasaan kamu? Tapi itulah yang cuba kamu lakukan ketika kamu ada kuasa. Saudara, saya nak bagi tahu, kalau dulu mereka ada cita-cita nak mengharamkan parti UMNO kerana mereka menganggap bahawa sekiranya UMNO diharamkan, seluruh ahli UMNO akan sertai parti Bersatu. Kalau itu cita-cita mereka, apakah mustahil sekiranya mereka diberikan peluang jadi kerajaan, mereka tidak akan lakukan? Itu cita-cita tertangguh, saudara. Mereka ada lagi simpan dalam hati, tunggu aku berkuasa nanti. Dia akan laksanakan cita-cita mereka yang tertangguh. Dulu mereka nak lakukan tak boleh sebab dihalang oleh Anwar Ibrahim. Tapi kali ini diberi ruang, confirm dia akan lakukan apa yang dia nak lakukan. Terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana mendedahkan perkara ini. Walaupun kita tahu sebelum itu. Kita dah cerita banyak kali sebelum Anwar cerita. Sebelum Anwar membuat pengakuan, kita dah bagi tahu dah. Zaid Hamidi pun pernah cerita. Cuma Zaid Hamidi tak sebut nama Anwar Ibrahim je. Zaid Hamidi dah sebut. Waktu UMNO nak diharamkan, ada seorang pemimpin yang menyelamatkan UMNO. Dan pemimpin itu Anwar Ibrahim. Dan akhirnya Anwar membuat ucapan secara terbuka mengaku betul, ya. Dia berjumpa dengan Muhyiddin, menyatakan kepada Muhyiddin bahawa PKR dan juga Pakatan Harapan tidak bersetuju tindakan Muhyiddin dan juga Mahathir untuk mengharamkan parti UMNO. Jadi ahli-ahli UMNO kena fikir elok-elok. Siapa pengkhianat kamu yang sebenar? Bahkan sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Presiden Bersatu, waktu jadi kerajaan dulu, dia curi berapa puluh orang ahli Parlimen UMNO. Dia rampas daripada UMNO dengan menggunakan tekanan. Menekan ahli-ahli Parlimen UMNO supaya lompat masuk dalam parti Bersatu. Apakah kamu tidak rasa tertekan? Kamu kehilangan beberapa kerusi Parlimen hanya kerana dicuri oleh Mahathir Mohamad waktu itu. Keadilan hanya hilang 9 ke 10 orang saja yang keluar, yang khianat. Kumpulan-kumpulan Azmin. Tetapi UMNO hilang lebih ramai daripada itu apabila dicuri oleh Mahathir Mohamad. Dan itulah mereka cuba lakukan. Tak cukup dengan curi. Ya? Sebab dia tak boleh nak pengaruh yang lain. Mereka hanya dapat berbelas-belas orang saja daripada UMNO yang lompat masuk waktu itu. Dia tak puas hati. Apabila mereka tidak dapat memujuk, mereka nak gunakan kuasa. Iaitu haramkan terus parti UMNO. Itu lebih mudah. Kalau haramkan parti UMNO, ahli UMNO akan masuk parti Bersatu. Dan kita jadi parti yang kuat. Bila Bersatu jadi parti yang kuat, baru senang, ya, dan mudah untuk kita berdepan dengan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Itu saja matlamat mereka. Sebab ketika itu mereka hanya ada 13 ahli parlimen. Walaupun Mahathir jadi Perdana Menteri, mereka hanya ada 13 ahli parlimen. PKI waktu itu ada 40 lebih. DAP 40 lebih. Ya, Amanah berpuluh orang. Bagaimana nak berdepan dengan Anwar, nak menyekat Anwar kalau hanya ada 13? Sebab itu dia curi ahli UMNO, ahli parlimen UMNO masuk. Kerana dia rasa masih tak cukup, kita perlu tentukan ahli-ahli UMNO yang ada 3-4 juta ini untuk bersama dengan kita Parti Bersatu. Dengan cara kita haramkan Parti UMNO. Ini muslihat dan ini matlamat mereka. Alhamdulillah, Anwar ada ketika itu dan Anwar menyekat cita-cita jahat mereka. Tapi jangan ingat cita-cita itu terhenti di situ. Itu cita-cita yang tertangguh. Ya. Nasib baik Muhyiddin, Tuhan takdirkan hanya 17 bulan jadi Perdana Menteri. Akhirnya dia terangkap di tengah jalan. Bukan kita jatuhkan. Muhyiddin khianat kami. Jangan lupa sejarah perkhianatan. Muhyiddin khianat kerajaan Patah Harapan. Tetapi yang menjatuhkan Muhyiddin bukan Patah Harapan. Bukan kami yang menjatuhkan kamu, walaupun kamu menjatuhkan kami. Tetapi yang menjatuhkan kamu adalah kawan-kawan kamu sendiri. Alhamdulillah, ini aturan Allah sungguh cantik. Tak pernah terfikir pada kita. Kalau kita nak fikir, sepatutnya yang paling logik menjatuhkan Muhyiddin itu adalah Patah Harapan. Sebab dia yang jatuhkan kita. Kita akan balas dendam. Kita akan membalas perbuatan dia. Tetapi aturan Allah lebih cantik. Tak perlu ada campur tangan Patah Harapan pun. Muhyiddin tergolek, terkangkang, saudara. Dijatuhkan oleh rakan dia sendiri, iaitu ahli parlimen daripada UMNO. Siapa pernah terfikir Muhyiddin jatuh begitu hina? Okey, geng. Kalau betul itu, betul lah kot. Okey, terima kasih. Tolong subscribe. Assalamualaikum.